saya tetap optimis dan hari ini ceritanya dimuktamadkan dengan noktah yang sangat-sangat mengecewakan, Syarul. Sangat mengecewakan bagi saya, kempen yang boleh dikatakan ya kita berusaha tetapi persiapan kita juga kurang dan juga pemain-pemain kita juga, list pemain kita pun juga kurang dan inilah hasilnya kita gagal untuk menyaingi pasukan-pasukan yang layak ke separuh akhir. Adik? Kita deserve lah untuk tidak ke peringkat seterusnya. Wow. Kalau dari tengok dari segi performance. Yes. Kita harus muhasabah. Ini benda seperti kita cakap pada awal-awal dalam interview, level kita agak ketinggalan daripada segi preparations, daripada pemain-pemain yang berasi. Mereka dah cuba. Mereka dah cuba yang terbaik untuk negara, tapi result bukan belakang kita. Ada pemain yang mungkin kecaman-kecaman akan terus dilemparkan oleh segelintir peminat kepada pemain-pemain. Mereka dah, kalau orang belah saya dia panggil habis meta dah. Habis dah, tak ada apa dah. Itulah yang mampu diberikan. Tetapi ya, kita nak keputusan. Tetapi lihat ke belakang bagaimana persiapan yang kita lakukan. Sebenarnya ada pemain-pemain yang macam kita selalu kita bicara dalam awal-awal sebelum start tournament ni, pemain-pemain yang dipanggil, ada sebenarnya pemain-pemain yang berhak berada dalam skuad ni, tiba-tiba antara mereka tidak ingini ataupun atas faktor lain-lain lah. Jadi sebenarnya kita sebenarnya ada satu skuad yang baik. Cuma bila kata mereka tidak dipanggil ataupun tidak menyertai pasukan negara ni, ada question mark yang banyak. Itu kita tak tahu apa yang berlaku dan Coach Tan pun kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya ke atas kepada Coach Tan sebab masa dan player yang dia ada tidak dapat membantu pasukan negara dalam tournament yang carnival macam ni. Saya setuju dengan Syukur sebab bagi saya kita ada pool of player yang baik dan juga pemain-pemain yang cukup minit juga bermain aksi yang baik seperti beberapa pemain yang kita pernah bincangkan. Tetapi ialah itu sebenarnya kenapa mereka tidak dibawa dan juga kenapa macam ini. Banyak kenapa kan. Itu sebenarnya persoalan dia untuk pasukan kebangsaan. Sampai di stesen minyak pun saya ditanya kenapa player ni tak dibawa. Macam mana nak jawab? Saya pun tak tahu jawapan dia. Kita pun tak tahu jawapan dia. Dia kalau tanyakan setiap orang mesti ada pendapat masing-masing kan. Untuk saya setiap pemain dia ada kelebihan dia masing-masing. Cuma dalam keadaan sekarang ni mungkin question mark macam Syukur cakap, kenapa player ni sepatutnya ada tapi tidak ada. Jadi persoalan tu yang harus dikaji mungkin, ataupun jangan terlalu banyak kaji sangat sampai benda yang penting tu tak dikaji. Faham tak maksud saya? Sampai. Adik cakap sampai. Sampai. Maksud dia cerita dia nak kaji ni kaji betul-betul. Yeah. Kita tiada masa. Jangan ada selindung-selindung lah. Kita sudah tiada masa lagi untuk bercerita tentang zaman itu dan zaman itu. Kerana bola sepak ini sudah meninggalkan kita agak jauh sebenarnya, Syukur. Lately ni lah. Sebenarnya skuad 2019 tu ada salah satu yang kita yang akan bawa ke hadapan punya tim. Tapi kebanyakan skuad yang 2019 tu juga perancangan Coach Tan tu tiada dalam skuad. Tidak terlalu banyak yang ada yang dalam skuad ni. Dan mungkin base kepada performance player tu dalam league ke ataupun keadaan semasa Coach Tan yang membuatkan suasana tim tu kita gamble kita yang tak jadi. Gamble kita yang tak jadi dan kajian-kajian kita yang seperti awak cakap tadi tak jadi. Indonesia pernah tak berjaya dalam beberapa edisi PLFF. Tapi kali ini mereka revamp pasukan, bagi peluang kepada pemain muda, campur 2-3 senior. Hasilnya, organize, kita fokus kepada pasukan kebangsaan mereka berjaya. Bagi saya, kita base kepada preparation. Bagi saya tetap preparation. Sebenarnya yang seperti kita berbicara tentang Jordan lawan dengan Uzbekistan, kalau kata skuad kita dalam sekurangnya minimum 2 minggu untuk kita untuk preparation, tapi akhirnya berlaku dalam 6 hari. Dalam 6 hari tu kita nak main carnival tu akan ada untuk first game, second game, performance tak berapa tapi diorang result yang baik. Dan preparation kalau kita tengok daripada pasukan Thailand, Vietnam, Singapura, walaupun Singapura tak berapa sangat lah bagi saya, tapi Vietnam, Thailand dan Indonesia kita lihat preparation dia untuknya
Thailand terutamanya membawa kebanyakannya skuad 2014 tu, majoriti skuad yang champion tu berada dalam skuad dan memanggil semua pemain dan mereka sanggup beraksi untuk pasukan negara. Itu yang lebih penting. Dan kita ada question mark dia di mana player-player yang ada ataupun tidak Mungkin- yang ingin Mungkin question mark tu saya rasa mungkin terletak pada jiwa pemain. Kalau awak dipanggil tu, Mungkin saya rasa maksud saya question mark tu jiwa pemain tu, adakah pemain tu mau datang ataupun tidak? ataupun datang sekadar something yang tak, mungkin dia datang tapi tak ada jiwa. Saya cakap satu terus, saya cakap skuad 2018 mungkin tim tu ada jiwa untuk main sampai ke final. Preparation dan ada jiwa. Conclusion. Apakah kita saja yang memikirkan tentang jiwa? Sedangkan pihak-pihak lain terus memikirkan tentang jiwa mereka, bukan jiwa bola sepak.